Hai pelajar, apa khabar? Saya Jo Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang bahagian yang ke-11, iaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip insurans. Okey, sebelum ni kita dah belajar apakah maksud pengurusan risiko, kita dah belajar apakah kepentingan pengurusan risiko dan juga kita belajar dua jenis risiko, iaitu risiko boleh insurans dengan risiko tidak boleh insurans. So, kali ini kita akan belajar apakah prinsip insurans. Okey, prinsip insurans ni ada 4, iaitu ganti rugi, doktrin punca terdekat, kepentingan boleh diinsurансkan dan penuh percaya mutlak. Okey, ini fakta khusus ya. Okey, apa dia insurans? Okey, insurans maksudnya satu perjanjian. Okey, perjanjian ini melibatkan dua pihak, iaitu penginsurans ataupun syarikat insurans dengan si diinsurans, iaitu pihak yang memerlukan perlindungan. So, perjanjian ini dikenali sebagai insurans. Okey, so ada banyak syarikat insurans di Malaysia. Contohnya kita ada MAA, okey, Zurich, okey, kita ada Great Eastern, kita ada Etiqa. Itu dipanggil syarikat insurans. Si diinsurans ialah orang yang memerlukan perlindungan. Kita adalah orang yang membeli insurans. So, we call that CD insurance. Okay? So, penginsurans berjanji untuk melindungi risiko yang dihadapi oleh CD insurance. Okay? Kita sebagai individu, kita menghadapi pelbagai risiko. Kemalangan, kecurian, okay? Kebakaran, rompakan. Okay? So, untuk melindungi risiko ni, syarikat insurans kata, okay, saya akan melindungi risiko dengan syarat kamu kena bayar premium dan juga mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Okey. So, kita bayar premium, syarikat insurans menyediakan perlindungan. Okey. Jika berlaku apa-apa risiko yang kita telah bayar premium dan syarikat insurans akan bayar pampasan. Okey. So, pampasan ni dengan syarat ada risiko yang berlaku dan juga syarat yang ditetapkan. Kalau kita ikut syarat dan juga risiko itu berlaku, kita akan dibayar pampasan. Okey. So, untuk memastikan keadilan dan juga mengelakkan sebarang pertikaian, perjanjian insurans ini dibuat berdasarkan beberapa prinsip. Okey, so prinsip ni apa dia? Prinsip ganti rugi, kompensasional, doktrin punca terdekat, kepentingan boleh insurans dan juga penuh percaya mutlak. Okey, ada 4 prinsip ya. Okey, apa dia prinsip ganti rugi? Prinsip ganti rugi maksudnya bayaran pampasan mengikut nilai lindungan atau kerugian yang dialami saja. Okey, so dia bayar pampasan untuk ganti kerugian yang dialami. Nampak tak? Ganti rugi. Okey, dia hanya ganti kerugian yang dialami. Okey, contohnya kamu beli insurans kereta. Okey, insurans motor kan? Okey, katakan kereta penonton kamu, you beli insurans bernilai RM50,000. Berlaku kemalangan, kerosakan yang dianggarkan ialah RM5,000. So, syarikat insurans hanya bayar RM5,000 saja. Itu kerugian yang kita alami. Okey. Ganti rugi ni tujuannya adalah untuk memulihkan kedudukan si insurans kepada keadaan yang asal. Balik pada kedudukan asal. Okey. Seperti yang menunjukkan keadaan yang sebelum kita mengalami kerugian. Okey, katakan kedai kamu kena rompak, kamu hilang RM20,000, syarikat insurans akan ganti RM20,000 supaya kita balik pada keadaan asal. Kedai kamu terbakar, angus, so nilai untuk pulihkan kedai ini katakan RM500,000. So, dia bayar RM500,000 supaya kita balik pada keadaan yang asal. Okey. So, amount yang dibayar ni berdasarkan amount yang terendah. Okey, amount terendah maksudnya jumlah yang terendah antara nilai kerugian sebenar dengan nilai lindungan yang diambil. Okey. So, tengok contoh ni ya. Puan Farida menginsurансkan kedai keknya terhadap risiko kebakaran dengan nilai lindungan RM40,000. So, dia beli insurans kebakaran dengan nilai RM40,000. Katakan berlaku kebakaran dan kerugian yang ditaksir oleh syarikat insurans ialah RM35,000. So, syarikat insurans hanya akan bayar RM35,000. Okey. Katakan kerugiannya adalah RM45,000. Okey. Kamu mendapati kerugiannya lebih daripada RM40,000 yang kamu telah melindunginya. Syarikat insurans hanya bayar RM40,000 saja. So, ini ada nilai yang terendah atau setakat kerugian yang kita alami. Itu dipanggil prinsip ganti rugi. Okey. Kenapa dia buat macam ni? Sebab di tanah kita jadi kaya kerana insurans. Dia hanya kembalikan kita kepada kedudukan yang asal. Okey. So, dalam prinsip ganti rugi ni ada 3 prinsip tambahan, iaitu prinsip caruman. Okey, prinsip caruman maksudnya jika suatu aset diinsurансkan lebih daripada sebuah syarikat insurans. Ada kalanya kita beli insurans dari beberapa syarikat.
Alasannya adalah untuk cari untung lah. Okay? Bayangkan kalau kereta kamu dilindungi oleh 3 syarikat insurans. You beli insurans bernilai RM50,000 daripada 3 syarikat insurans. Kalau kereta kamu hilang, bayangkan setiap syarikat insurans ni bayar RM50,000. Kamu akan dapat RM150,000. Bukan balik pada kedudukan asal. Kamu jadi lebih kaya kan? Jadi untuk mengelakkan masalah ni, syarikat insurans kata, kalau you beli lebih daripada satu syarikat, kita akan bayar bahagian masing-masing. Contohnya, kalau you beli insurans kereta, katakan daripada 3 syarikat. Okay? Jumlahnya, you beli RM60,000 daripada setiap satu syarikat. Kalau kereta tu hilang, setiap syarikat hanya bayar RM20,000 saja. Itu 1/3. Adil kan? Sebab itu prinsip caruman. Okay? Prinsip subrogasi. Okay? Subrogasi maksudnya, syarikat insurans ada kuasa untuk mengambil alih hak milik harta benda yang telah diinsurансkan setelah dibayar ganti rugi. So, benda scrap. Okay, scrap tu menjadi milik syarikat insurans. Kereta kamu terlibat dalam kemalangan, katakan kereta tu total loss. Tak boleh digunakan lagi. Okay, syarikat insurans dah bayar RM50,000 kepada kamu. Kereta yang rosak, yang remuk tu akan diambil alih oleh syarikat insurans. Kamu tak ada kuasa untuk menuntut kereta tersebut. Sebab dia telah bayar ganti rugi. Okay. Prinsip limpah. Limpah maksudnya overflow lah. Okay, limpah overflow ya. Jadi kalau kita beli insurans, okay, dan kita beli lebih daripada nilai yang sebenar, syarikat insurans hanya bayar ganti rugi setakat kerugian yang dialami saja. Okay. Contohnya, katakan kereta kamu bernilai RM60,000. Tapi kamu beli insurans bernilai RM100,000. Okay. Kalau kereta tu hilang, syarikat insurans hanya bayar RM60,000 saja. Okay, itu setakat kerugian yang dialami. You cannot buy more than what is supposed to be. Okay, itu tidak adil lah. Okay, untuk syarikat insurans. Okay. Prinsip doktrin punca terdekat. Okay, doktrin punca terdekat maksudnya ganti rugi hanya dibayar untuk kerugian yang berpunca daripada risiko yang diinsurансkan. Okay, maksudnya kamu kena pastikan kalau kita beli insurans kebakaran, ganti rugi hanya dibayar jika berlaku kebakaran. Kalau kita beli insurans rompakan, ganti rugi hanya dibayar jika berlaku rompakan. Kerugian berpunca daripada risiko yang diinsurансkan. Okay? Kalau kerugian ini sebagai punca yang tidak diinsurансkan, kamu tak layak mendapat sebarang pampasan. Okay? Contoh, Encik Anwar menginsurансkan stok kedainya daripada risiko kebakaran. Katakan berlaku kecurian menyebabkan sebahagian stoknya hilang. Pampasan tidak dibayar sebab kamu tak beli insurans kecurian. Kamu hanya beli insurans kebakaran saja. Okay? Yang ketiga, prinsip kepentingan boleh diinsurансkan. Okay? Kepentingan boleh diinsurансkan maksudnya, si insurans ni mesti ada hak atau kepentingan terhadap benda atau harta yang diinsurансkan. Okay? You must have the right. Okay? Kepentingan. Jadi, jika berlaku kemalangan atau kerosakan, kamulah orang yang akan mengalami kerugian. Adil kan? Okay? So, katakan kamu ada sebuah kereta, you beli insurans, kalau kereta tu hilang, kamulah yang mengalami kerugian. Boleh tak kita beli insurans untuk kereta jiran kita? Tak boleh kan? Sebab kita tak ada kepentingan atau hak. Okay? So, prinsip ini menghalang seseorang mendapat kekayaan hasil daripada kerugian yang dialami oleh orang lain. Sebagai contoh, Encik Abu, pemilik kedai runcit tidak boleh membeli insurans kebakaran untuk bangunan milik kawannya kerana dia tidak akan mengalami kerugian sekiranya bangunan milik kawannya musnah. Okay? Last one, prinsip penuh percaya mutlak. Okay? Penuh percaya mutlak maksudnya kamu kena bersikap jujur. Okay? Sikap kejujuran ni untuk mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan polisi insurans. Ini bukan untuk kamu saja, termasuk syarikat insurans. Dua-dua pihak kena pastikan maklumat ni didedahkan dengan betul ya. Si insurans mesti memberi maklumat yang benar serta tidak merahsiakan maklumat penting tentang harta atau nyawa yang diinsurансkan. Okay? Contohnya, you beli insurans kesihatan kan? Okay? Medical card contohnya. Kamu kena beritahu syarikat insurans apa penyakit yang kamu sudah mengalami. Okay? Supaya syarikat insurans boleh menentukan berapa premium yang kamu kena bayar. Biasanya orang akan merahsiakan semua maklumat ni. Okay? Bila merahsiakan maklumat,
Jika berlaku apa-apa risiko, syarikat insurans kata you bagi maklumat yang palsu dan polisi boleh dibatalkan. Okey. Contoh, Encik Aziz menginsurансkan bangunannya terhadap risiko kebakaran. Semasa mengisi borang cadangan, beliau tidak menyatakan bangunannya menyimpan tong-tong gas yang banyak. Kebakaran berlaku namun pampasan tidak akan dibayar kerana beliau tidak memberikan maklumat yang sebenar. Walaupun kebakaran ni bukan disebabkan oleh tong gas yang banyak tu. Okey? Oleh kerana kamu tak beritahu sebab benda ni melibatkan risiko ya. Oleh kerana kamu tak beritahu mungkin kebakaran disebabkan oleh what they call power circuit breaker kan. Okey, mungkin kerana elektrik, okey, kenderaan elektrik tapi dia tak peduli sebab kamu tak beritahu dia ada simpan tong gas dalam bangunan kamu. Okey, itu dipanggil prinsip penuh percaya mutlak. Okey. Contoh soalan, nyatakan 4 prinsip insurans, kamu dapat 4 markah. Nombor 2, kamu diminta jelaskan. So, bagi satu uraian dan satu contoh. 3, uraikan 3 prinsip insurans selain daripada prinsip ganti rugi. Itu doktrin punca terdekat, prinsip kepentingan boleh insurans, okey. Dan yang ketiga adalah prinsip penuh percaya mutlak. Okey. Uraikan 3 prinsip tambahan untuk prinsip ganti rugi, iaitu prinsip limpah, okey, caruman dan juga subrogasi. Okey. Alright, itu saja pelajar. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang komen ataupun kemungkinan, bolehlah kamu hantar komen kat cikgu. Cikgu akan bantu kamu sebaik yang mungkin. Bye pelajar.